InsyaAllah dia punya filter ada 2 3. Bersih lah air tu, dia bukan air paip. Sejuk ada, panas pun ada, insyaAllah. Lagi dalam lebih kurang 10 minit, kita beri ruang sikit untuk orang hadir memanjiri tempat ini. Yang terdaftar, saya ucapkan terima kasih. Yang terdaftar semua ada 130. Tapi mungkin ada jugalah orang yang lambat ke apa. Tapi kita akan mula by 3-5 minit, insyaAllah. Ustaz kat luar okey, suara okey? Semuanya okey Haji? Okey okey. Okey, alhamdulillah. Thank you. Terima kasih. Thanks. Apa ni telinga ni? Ya Allah. Yes. Testing. Tak nampak? Diri sana tak nampak lah. Okey, sekali saya nak tanya, boleh nampak tak slide ni? Cuba tengok. Boleh baca? Yang itu yang itu apa? Huruf. Kandungan, boleh nampak? Jauh Rotate. Tak nampak? Tak. Alright, it's okay. It can be done. Harap bertenang. Terdengar suara. Baru nampak. Nampaklah, belum lagi ni nak kena buat tu. Okey. Sikit lagi nak langgar kipas Terima kasih. Dah tak boleh? Kipas ni satu je tutup lah. Okey.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pertama sekali yang dihormati para peserta solat free siri musafir, solat musafir. Terimalah salam ukhwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar? Selamat petang. Dah pergi jemputan belum? Tak ada Dan ini nak habis sampai maghrib. Jangan datang lepas dah malam, orang pun dah kemas. Jadi mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat wal afiat, dalam inayah dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelas solat kali ini di Masjid Taqwa anjurkan dia lebih kepada fokus solat musafir. Lagi beberapa minggu je dah masuk Jun. So biasanya kita dah plan travel kita nak pergi wisata. Siapa yang pergi Istanbul, silakan. Yang pergi umrah, alhamdulillah. Nak pergi dekat-dekat je lah Ustaz, KL, Kuala Lumpur, silakan, alhamdulillah. Kira sebagai seorang musafir. Kerana ramai orang kejarkan sebelum bulan puasa, betul tak? Baik bulan puasa semua dah dekat Singapura lah, kecuali siapa yang plan nak pergi umrah. Jadi mungkin dia pergi umrah waktu bulan Ramadan. Ala kulli hal, kita akan pelajari dan juga ulang kaji lah bagi siapa yang dah tahu, ulang kaji tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan musafir yang dinamakan kelas ini sebagai solat musafir. Baik, sedikit kandungan. Pada hari ini insya-Allah jam 3 kita mulakan. Saya akan sentuhkan beberapa topik, iaitu yang pertama tentang hakikat musafir itu sendiri. Apa tu musafir? Kemudian kita akan terangkan rukhsah tu apa benda. Mungkin pernah dengar, mungkin macam tak pernah dengar. Rukhsah, azimat. Azimat tu apa? Tak tahu lah. Tahu dengar lagu Azimat tapi tak tahu apa tu azimat. Azimah, huraiannya. Kemudian macam mana tu rukhsah tu nak aplikasikan dalam syariat Islam. Salat qasar dan jamak serta hukum yang berkaitan dengannya. Solat jamak, cara mengetahui masuknya waktu solat ataupun waktu solat itu, dan kiblat di dalam pesawat khususnya. Kalau dalam kenderaan secara umum mungkin senang ya, tetapi di dalam pesawat lah, di dalam kapal terbang. Dan akhir sekali kita akan sentuh cara pelaksanaan solat dalam kenderaan. Kita mula jam 3.05, insya-Allah habis dalam jam 7. Itu paling lambat lah. Kalau cepat alhamdulillah sebelum jam 7 boleh habis. Jadi kita jangkakan akan tea break sampai asar, iaitu 4 lebih kurang 4.25 minit kita berhenti untuk solat asar. Kemudian minum air sikit dan kita akan sambung kembali pada jam 5. Boleh? Jadi siapa yang akan travel, cuba angkat tangan sikit, mengaku sikit. Jadi siapa yang akan dalam kelas ni, siapa yang akan travel bulan tahun ni lah, tahun ni. Ramai di kalangan ibu-ibu. Yang kalangan bapa macam mana? Sponsor je. Pergi. Satu je. Lagi ada kat sini. Bulan 6. Bulan 6 ke bulan 12 yang penting. 6 yang penting travel keluar negeri. Yang naik kapal terbang ada? Umrah. Ramai juga kat sini yang naik kapal terbang. Jadi ini memang kursus ni untuk anda. Saya baru balik juga umrah bulan Mac. Jadi dalam kursus umrah pun ada juga cover tentang solat dalam kapal terbang. Kalang kabut juga bukan senang nak jaga jemaah. Nak masuk waktu solat nak kena pergi satu-satu punya kerusi, dah boleh sembahyang. Yang tengah tidur tu terkejut. Dah boleh sembahyang. Jadi mereka dah tahulah macam mana nak laksanakan. Cumanya banyak cabaran, betul tak? Dalam kapal terbang lagi. Saya duduk pula dalam kapal terbang sebagai contoh. Tengah syok-syok tengok cerita, teringat nak sembahyang. Buka tingkap, tak tahu waktu solat dah masuk ke belum. Terang je Ustaz, ataupun gelap je. Pukul berapa ni? Bila nak tahu nak masuk sembahyang, contohnya gelap. Bila nak masuk subuh ni? Macam mana nak sembahyang subuh? Tidur balik, bangun balik dah terang, dah terlepas. Macam mana ni? Kemudian kalau orang tu tahu waktu solat, macam mana ni Ustaz sekarang ni? Boleh tak ambil sembahyang pakai tayamum? Tayamum kita bukannya pijak kat bumi. Tak bawa pun tisu tayamum kan. Patutnya ada kat Jucat Gilang kita boleh beli, tapi tak bawa. Mungkin kurang plan.
Jadi macam mana? Aku dengar-dengar orang cakap boleh pakai debu kerusi. Pam 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 pam, pam terus tayamum. Adakah boleh tak? Sah tak tayamum macam tu? Itu pun kita kena belajar. Kemudian bila dah ada wuduk contohnya, macam mana ni nak pandang kiblat ke tak pandang kiblat? Bila tengok kita kalaulah daripada Mekah balik ke Singapura, kita belakang kiblat kan. Jadi macam mana nak pusing ke gini? Tapi kalau kapal terbang pusing, takkan nak ikut kiblat. Habis macam mana Ustaz? Kaabah kat bawah. Kita kat atas, takkan nak tengok bawah. Allahu Akbar. Kan macam-macam lagi. Anda pernah alami situasi atau soalan-soalan sedemikian. Ini baru cerita dalam kapal terbang. Belum lagi berapa hari nak kena jamak qasar Ustaz? Saya dengar 3 hari, saya kan 4 hari. Saya dengar 15 hari. So banyak sangat benda-benda yang mungkin dalam otak kepala kita. Nakkan huraian, insya-Allah pada hari ini saya akan kongsikanlah sikit sebanyak apa yang saya tahu. Itu pun strictly confined mazhab Syafi'i sahaja. Mungkin ilmu ni luas, banyak sangat pandangan ulama. Kalau nak kaji itu boleh 10 minggu modul lah. Itu nak kena bersijil betul-betul nak belajar bab musafir mengikut perbandingan ulama. Kalau kita nak belajar bab berapa hari musafir tu seseorang tu boleh boleh sembahyang jamak qasar, itu pun ada doktor tulis sebagai jadi bahan researchnya. Tebal, tak mudah. Jadi insya-Allah ini kita amalkan apa yang telah disepakati oleh ulama dan juga ada dasarnya dalam pandangan ulama khusus dengan fiqh Syafi'i kita, dan kita ikut, tak payahlah nak pening kepala. Kita ikut, asalkan ikut imam, kita akan selamat insya-Allah. Jadi saya nampak ada orang lagi akan datang, jadi saya akan slowkanlah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apakah itu musafir? Tak boleh dekat. Jadi apakah itu musafir? Nak jalan pun kurang. Musafir apa hakikat musafir? Pelayar, sebagai orang kata perantau. Sebenarnya ada dalam Quran banyak galakkan daripada Allah sendiri supaya kita jalan bertebar kat muka bumi. Sebagai contoh firman Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu aktsara minhum wa ashaddu quwwah wa atharan fil ardi fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Yang bermaksud, tidakkah mereka, yakni orang-orang berjalan dan mengembara di muka bumi, dengan itu tidakkah mereka memerhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu dari mereka, yakni umat-umat yang dulu yang telah Allah binasakan mereka atas sebab dosa-dosanya. Kaum Ad, kaum Lut, kaum Samud, Firaun dan sebagainya. Orang-orang itu lebih ramai dari mereka dan lebih dari mereka tentang kekuatan, tenaga dan tentang kesan-kesan usaha pembangunan di muka bumi. Dalam pada itu apa yang telah diusahakan oleh orang-orang itu tidak dapat menolongnya sedikit pun. Jadi ini adalah satu galakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kita kalau ada kemampuan kewangan, fizikal kita sihat, kemudian tak ada apa-apa lagi tanggungan, anak dah besar, semua dah kahwin Ustaz. Tapi buat apa? Relax je dekat rumah. Pergi masjid silakan. Tapi kalau kita mampu, apa salahnya kita keluar negeri, travel, wisata, kita belajar. Dekat mana-mana ada hikmahnya. Allah Subhanahu Wa Taala telah sediakan. Mana-mana kita boleh belajar. Ilmu itu bukan sahaja dalam buku, bukan sahaja lecture, bukan sahaja kuliah, tetapi melalui experience daripada orang-orang sekeliling kita. That's why Allah katakan di dalam Al-Quran banyak disuruh supaya kita jalan perhatikan kesan-kesan. Hatta Firaun, siapa yang pernah pergi Mesir, Firaun punya kesan-kesan semua masih ada kat situ. Walaupun Firaunnya tu jasadnya wallahu alam betul tidak dalam museum Kairo, tetapi kesan-kesannya iaitu bangunan piramidnya tu masih ada, dan kita boleh lihat betapa pemikiran mereka itu memperhambakan orang-orang Egypt ketika itu. So benda-benda ini boleh menjadi penghayatan. Belum lagi bincang tentang pergi umrah, pergi haji. Subhanallah. Kerana kalau pergi umrah dengan pergi haji ni bukan sahaja buat ibadah. Kalau tuan-tuan dan puan pergi umrah 1 hari je boleh tak? Boleh ambil package 1 hari je, 2 days 1 night. Boleh. Nak tak nak je boleh buat macam tu. Tapi tak ada orang buat. Nak buat pergi sendirilah. Maknanya buat book tiket sendiri, hotel sendiri, 2 hari 1 malam boleh dilakukan. Kerana ibadah umrah berapa jam? 3 jam 4 jam je. Pergi umrah lah berapa hari? 11 hari. Bagus.
Sebenarnya bukan 11 hari dia buat umrah. Buat umrah 1 hari, 2 hari, berapa jam je, 4 jam. Tetapi yang kita nak pergi ke Mekah, Madinah ialah untuk menghayati sejarahnya. Bumi wahyu, bumi di mana turunnya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita, macam mana sahabat perjuangkan. So once kita sampai Mekah, kita dah equip dengan ilmu sirah, kita dah tahu sejarah Mekah macam ni. Dulu kering kontang, tak ada tanam-tanaman. Bila Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail datang dengan maknya Siti Hajar datang, maka Nabi Ibrahim pun doa, wahai Tuhan, jadikanlah tempat ini, aku tinggalkan sebahagian daripada anak zuriat aku supaya mereka dirikan solat. Kemudian jadikanlah orang-orang Islam ini hati-hatinya cenderung kepada Kaabah Baitullah, dan kurniakanlah rezeki bagi penduduk Mekah. Semoga mereka menjadi orang yang bersyukur. Doa ini Nabi Ibrahim, dia dah terakam lebih beribu-ribu tahun sebelum kita ada kat sini. Apa hasilnya? Kita tengok. Berpusu-pusu orang datang ke Mekah. Kalau dulu mungkin bulan 6 ramai, bulan 12 ramai. Tapi sekarang bulan 1 ramai, bulan 2 ramai, bulan 3 ramai. Dah tak ada istilahnya kosong. Mungkin kalau ibu-ibu bapa zaman 80-an, 90-an even, kosong je depan Kaabah, kita boleh duduk relax. Tapi sekarang tak boleh. Saya pun baru balik bulan 3 dah tak ada lagi istilah relax lagi. Mungkin ramai sekali. Dah bulan 3 ke, yang bukan musim peak pun sentiasa ramai. Ini disebabkan doa Nabi Ibrahim AS, supaya orang-orang datang ke Mekah Al-Mukarramah, orang-orang rindukan Baitullah. So bila orang-orang datang umrah, dia bukan sahaja buat ibadat umrah, tetapi ziarah. Itu pun penting, program ziarah. Jadi kalau kita pergi umrah, janganlah nak stay hotel lah, nak sembahyang jaga Masjidil Haram. Tak nak ikut program ziarah pun tak boleh, tak bagus. Kita kena keluar, kaji. Uhud, okey aku nak kaji. Apa? Bukit Uhud, dengar-dengar kayu situ murah. Jangan pergi pasar shopping pula. Kita hayati sejarah baginda Nabi SAW. Jadi itu sebagai contoh bagaimana Allah ni jadikan bumi ni luas. Kalau kita mampu, kita travel. Dan sebenarnya tak payah pergi Mekah, Madinah pun kita boleh jadikan travel kita ni Islamik. Maknanya semuanya dasarkan kita punya usaha bagaimana kita mempelajari sesuatu benda itulah. Akan saya kongsikan lebih lanjut. Baik, di dalam ayat yang lain, dialah yang menjadikan bumi untuk kamu mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian daripada rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Baik. Di dalam surah Al-Mulk pula Allah katakan Allah dah jadikan bumi ini senang untuk kita jelajah. Maka jelajahlah. Orang kata tu Zoom Korea lah, Zoom Thailand lah, Istanbul aku datang. Silakan. Memang tiada salahnya. Ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tidaklah strictly hanya Mekah, Madinah. Ini contohnya, contoh. Sama ada negeri itu negeri Islam ataupun bukan, kita tetap digalakkan untuk travel, pelajari penduduk budaya dan juga culture satu kaum. Baik, di dalam risalah Imam Syafi'i, tak silap, Imam Syafi'i rahimahullah pun ada mengatakan di antara keistimewaan kita bertravel, iaitu yang pertama, Imam Syafi'i katakan, berpisahlah daripada negara demi meminta kemuliaan. Bermusafirlah kerana dalam pelayaran itu ada 5 faedah. Yang pertama, menghilangkan kesempitan, stres. Yang kedua, memperolehi rezeki, nafkah. Kita kadang-kadang perlu kan travel. Kita perlu pergi jauh daripada tempat kita. Sekurang-kurangnya pergi Batam sebagai contohlah. Tanjung Pinang. Pasal apa? Stres lah kat rumah. Banyak sangat kerja rumah, betul tak? Pergi kat luar biarlah kalau boleh otak ni kosong. Dan kalau keluar tu kalau boleh hotel adalah makan kan. Tak payahlah pergi apartmen yang kena masak. Kesian ibu-ibu kita kena masak lagi. Kat rumah kena masak ni, kena masak lagi. Biarlah kita plan yang membahagiakan para suami, para isteri kita dan juga ibu kita. So di dalam kita travel ni, Imam Syafi'i katakan dia boleh menghilangkan kesempitan dan stres. Yang kedua, memperolehi rezeki, nafkah.
Jadi di dalam kita travel ini boleh kita buat satu sumber rezeki kita. Maknanya kita boleh sahaja mendapat rezeki daripada negara-negara lain. Kemudian yang ketiga, meraih ilmu. Kita mendapat ilmu, sama ada kita pergi ke negara lain tu, kita belajar daripada orang yang berilmu, ataupun sebagaimana saya katakan, dapat hikmah. Kita pelajari hasil daripada pergaulan orang. Kita belajar culture orang sana, culture orang sini. Kalau kita pergi ke negara China sebagai contoh, negara orang Islam China macam mana? Mana budaya mereka, apa value mereka, sistem nilainya berbeza dengan orang Singapura. Dan salah satunya kalau kita keluar negeri je kita tahu, tak ada istilah Q system. Singapura je yang ada. Lagi kalau kita pergi Mekah, Madinah, macam-macam budaya ada kat situ dan kita tak boleh faham. Dan orang pun tak faham kita. Apa nak kena beratur ni, sejuk Majlis Aswad. Orang semua tak pernah beratur, dia beratur. Jadi itu adalah budaya-budaya yang mungkin kita boleh raih ilmu daripada budaya-budaya orang dan juga adat orang. Baik, yang keempat ialah mendapat adab-adab dan akhlak. Ini khususnya kalau kita bergaul dengan orang-orang yang di luar negeri yang mempunyai kepribadian yang baik, yang unggul. So that's why Nabi dan juga para ulama kita, para solehin kita sentiasa galakkan, kalau travel pastikan ada orang yang soleh. Ataupun kalau kita travel, pastikan tempat yang destinasi nak travel tu kita ziarah orang-orang soleh di sana. Ziarah ulama, para habaib. So minta rezeki, minta duit, minta berkat, ziarah kiai. So ini adalah satu adab-adab akhlak yang boleh kita dapat. Yang kelima, mendapat sahabat yang baik. Bermaksud kita bina rangkaian, networking. So daripada travel juga tak menjadi kesalahan kalau kita travel semata-mata untuk nak kita nak bina banyak rangkaian lah. Sama ada untuk majukan kita punya perniagaan, ataupun sahaja kita nak banyak networking, jadi senang. Pergi Morocco, aku kenal dia tu, jadi boleh buat networking. Next time aku nak call dia directly, so dia dapatkan tempat ke apa. Dan kalau dia datang Singapore pun dia welcome lah, takkan dia punya interest je kan nak kira. So two way round. Terima kasih. Nampak macam panas tak ada kipas ni. Baik, inilah lima yang Imam Syafi'i katakan, berpisahlah daripada negeri demi meminta kemuliaan. So daripada kita travel sebenarnya banyak benda boleh kita pelajari. Ini baru introduction lah. So supaya mudah-mudahan nanti next kita travel, sebenarnya bukan sahaja kita nak melancong atau melencong, tapi kita travel ini dengan harapan Allah Taala perkayakan kita ilmu pengetahuan dengan ditunjuk ajarkan kepada kita macam-macam pengalaman yang berharga. Mungkin ada orang pergi sana beg kena curi, tercicir. Itu semua pengalaman-pengalaman hikmah ilmu Allah SWT nak ajar kepada anda. Kan? Kalau Singapura jaga betul-betul, tapi kat sana tersasar. Ataupun sana ada penyangak, pencuri yang lebih expert. Kawan dia dengan kawan dia action terlanggar. Rupanya dia dah seluk kita punya beg duit. Dah, ni tu Allah nak ajar kita macam mana nak jadi orang yang sabar. Mungkin Allah tak kasih kita shopping banyak, hilang duit. Macam-macam lagi. Iaitu hikmah yang boleh kita pelajari daripada safar. Seterusnya, hakikat musafir. Dari sudut bahasa, musafir ni ambil daripada perkataan safara. Safara, diambil daripada bahasa iaitu pelayaran. Dari sudut syarak, apa maksud musafir? Bila kata syarak, yang terkait dengan hukum. So apa hukum orang musafir? Maknanya musafir dari pahaman Islam, ada implikasi perundangan. Pelayaran yang mana syarak membenarkan si pelayar untuk mengambil rukhsah. Sekali lagi, word-word Arab ni kena hafal. Dengan syarat-syarat tertentu. Dinamakan musafir ini hanya orang yang layak dapat rukhsah, tapi dengan syarat-syarat yang tertentu. Nanti kita pelajari apakah syarat-syaratnya. Sekarang soalannya, apakah syarat yang membolehkan seseorang Muslim mengambil rukhsah? Sebelum kita nak jawab, apakah itu rukhsah? Sebelum kita nak jawab soalan ni, kita pergi dulu, apakah itu rukhsah? Rukhsah ialah sesuatu hukum yang ditetapkan bertentangan dengan dalil syarak yang asal. Kemudian, situasi yang membolehkan untuk mengambil yang haram atas sebab-sebab yang diizinkan syarak. Sebagai contoh, makan, boleh cakap babi? Boleh Bahasa Melayu kan?
Nanti ada marah, ustaz ni apa sajalah kat masjid cakap babi. Tak apa khinzir ke babi ke, itu bahasa Melayu lah. Jadi makan benda yang haram ketika waktu kebulur. Boleh tak? Okey, kalau tak kebulur boleh makan? Tak boleh. Tetapi bila rukhsah adalah keringan yang diberikan. Kalau kebulur, nak meninggal, tak ada makanan lain, babi hutan pula yang lalu kat depan dia. So dalam ni, hal ni dia kena burulah babi tu, kemudian makan. Itulah rukhsah, kerana dalam keadaan darurat Allah mengizinkan kita untuk keluar daripada hukum asal. Asalnya haram, tetapi oleh kerana darurat, keperluan menjaga nafsu jiwa kita, kemudian menjaga kesihatan kita, maka boleh makan. Tapi makan jangan sampai kenyang. Makan sekadar hilang lapar. Hilang lapar. So kalau makan sekadar kenyang tu dah kira berdosa. Sebagai contoh juga, ambil pinjaman berfaedah. Ambil loan with interest untuk beli rumah. Sekarang rumah harga subhanallah, BTO anak-anak muda kita kesian dilema kuat. 300, 400 lebih 4 bilik. Kadang-kadang bukan dekat mature estate lagi, kat Chai Chee, tempat-tempat yang tempat-tempat yang kita rasa tak ada apa pembangunan tu, tak macam Tampines kan, tetapi harganya dah sampai cecah 300 lebih, nak masuk 400 4 bilik. Subhanallah. Ada tak siapa-siapa individu nak sponsorkan budak tu 300 lebih? Tak ada. Jadi dia perlu rumah tak? Sampai bila nak tinggal dengan mentua? Sampai bila nak tinggal dengan mak sendiri? Mak bapak pun dah tua, anak-anak dia makin banyak. Siapa nak jaga cucu tu? Bila lagi nak responsibility tu nak diambil oleh anak sendiri kan? Sampai bila nak berpandukan ibu dan bapa? Jadi keperluan untuk adakan rumah ni mengatasi benda-benda yang dia ambil ini haram. Sebagai contoh, ambil pinjaman berfaedah ni memang haram kerana interest. Kan interest riba, pinjaman dengan berbunga, maka tak boleh asalnya. Tapi sekiranya tak ada pilihan lain, khususnya dalam konteks Singapura ini, nak tak nak kena pinjam bank ke, pihak HDB ke, yang dikenakan interest, fixed interest. Jadi dalam hal semikian, para ulama mengatakan bahawa ini adalah atas dasar keperluan manusia yang sampai ke tahap darurat. Al-hajah tanzil manzilah ad-darurah. Maknanya satu keperluan tu boleh sampai ke tahap darurat. Kalau tak ada rumah, susah. So dalam hal ini, konteks Singapura lah, kita tak cakap konteks luar. Mungkin mereka ada takaful dan sebagainya. Konteks Singapura, dibolehkan untuk mengambil pinjaman yang berfaedah, walaupun asalnya haram. Asalnya haram. Rumah ambil pinjaman dengan interest, kita rasa tak sedap tapi terpaksa ambil. So itu adalah atas dasar darurat. Ada pula timbul soalan kalau rumah kedua, rumah ketiga, itu kembali kepada kewarakan anda. Sebenarnya kedua, ketiga tu rumah dah tak penting. Lebih-lebih lagi kenderaan. Kenderaan ni penting tak? Is it a luxury or a needs? Keperluan ke keinginan? Kalau betul-betul keperluan, maka awak beli, adakah dengan pinjaman yang ada bunga, ada faedah? Itu baru satu kenderaan, belum second car, third car, fourth car. Jadi kita kena fikir ini semua dari sudut konteks hukum. Jadi rukhsahnya apa? Rukhsahnya adalah hukum yang ditetapkan bertentangan dengan dalil syarak yang asal. Kita boleh ambil kerana keadaan rukhsah. Kemudian bukan sahaja nak kena tunggu sampai tahap darurat, tetapi ada sebab-sebabnya. Ini sebagai contohnya musafir lah. Walaupun kita keluar negeri tak ada kepayahan, senang je pergi travel, pergi sana, pergi sini, naik kapal terbang. Naik ke atas tidur. Mana ada kesusahan Ustaz? Ada ke rukhsah? So ini kita kena pelajari. Ada juga hadis Nabi SAW yang menunjukkan tentang rukhsah itu tetap ada pada setiap zaman. Baik. Jadi berlawanan dengan rukhsah adalah azimat ataupun azimah. Azimah inilah sesuatu hukum yang ditetapkan melalui dalil syarak, bebas dari aspek luaran, yang menyebabkan ianya menjadi rukhsah. Seperti kewajipan solat, zakat, haram minum arak dan sebagainya. So hukum-hukum asal. Asal hukum semuanya namanya azimah. Azimah, ingat itu. So berlawanannya, kalau orang tu boleh keluar daripada hukum asal, namanya rukhsah. Macam mana nak tentukan antara rukhsah dengan azimah? Kadang-kala
perlukan kepada mufti, authority.